الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung balik bacaan kitab Adab-adab bersama Al-Quran atau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Bulan sudah kita berhenti pada muka surat yang ke-48, sambungan pada muka surat yang sama, renggan yang ketiga daripada atas. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Daripada Fudail bin Iyad rahimahullah, kata Fudail, orang yang membawa Al-Quran bukan maksud bawa pegang bawah dah. Orang yang membawa Al-Quran ni hamilul Quran, ahlul Quran. Sama ada dia mengapai, mengajak, mengaji, baca Quran. Ni orang-orang yang membawa Al-Quran, yakni ahlul Quran. Apai Quran, baca Quran, mengajak Quran, sepatutnya tidak menyimpan hajat, yakni keperluan kebergantungan sedikit pun kepada khalifah, pemimpin, pemerintah, apatah lagi kepada orang-orang yang di bawahnya, di bawah khalifah tadi ni. Sepatutnya orang yang duduk dengan Quran ni tidak meletakkan manusia sebagai tempat kebergantungan dia, tempat untuk dia cari makan dan sebagainya. Jangan bergantung dengan orang. Jangan bergantung dengan orang. Inilah kaya yang sebenar. Dan bila kita ni duduk sebagai orang yang ada ilmu, lebih-lebih lagi ilmu Quran, kita bergantung dengan orang bagi kita makan budi. Lebih-lebih lagi yang melibatkan pemerintah dan sebagainya, menyebabkan kita sukar untuk cakap perkara-perkara yang benar. Sebab manusia ni sifat dia al-insan abidul ihsan. Manusia dia menjadi hamba kepada kebaikan. Berarti kalau kita nak buat orang tu jadi hamba tu, kita buat baik dia. Dan kita sendiri pun, kita takkan gamak bercakap, tegur kepada seseorang yang kadang-kadang orang tu banyak jasa dengan kita. Kalau orang tu buat salah, ada kawan kita hampir tegur asal dia kata, aku tak gamak pasal dia banyak benda dah dia tolong aku ni, aku tak gamak nak bercakap ke dia. Maka di sini pun kita lebih-lebih lagi orang yang mengaji Quran, hafal Quran, mengajak Quran, ahlul Quran,
Tak sepatutnya menjadikan golongan-golongan pemerintah ataupun yang di bawah daripada dia sebagai tempat kebergantungan kita. Ini yang dikatakan kaya yang sebenar, yang kita minta kepada Allah dan Nabi suruh kita minta. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Tak benar. Ya Allah, aku minta kepada Engkau al-huda, petunjuk. Wat-tuqa, sifat takwa. Wal-'afaf, minta Allah jaga kita daripada dosa dan sebagainya, maksiat. Wal-ghina, minta supaya Allah beri kepada kita kaya. Kaya dengan makna apa? Makna kita tak gantung dengan orang dalam kehidupan kita. Ya, walaupun harta kita mungkin tak sebanyak mana orang lain, tapi hidup kita tak gantung dengan orang. Kaya kita. Tapi kalau kata kita banyak sekalipun, hidup kita bergantung dengan orang, sikit-sikit orang, sikit-sikit orang, sikit-sikit orang. Miskin kita yang sebenarnya. Baik. Jadi pesan Fudail bin Iyad rahimahullah, ahlul Quran, alim ulama, lebih-lebih lagi orang-orang agama, biar kehidupan kita ni tak ada termakan budi. Siapa-siapa, lebih-lebih lagi orang-orang yang ada kuasa pemerintah. Sebab bila sampai satu ketika mereka melakukan kesalahan, kesilapan, sukar untuk kita memberi teguran dan nasihat kepada mereka. Disebabkan budi mereka yang telah kita makan tadi ini. Baik. Daripada Fudail juga, kata Fudail bin Iyad, pembawa Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran. Bawa bukan makna usul bawa, tak. Bawa mana dia hamil Quran, dia hafal Quran. Atau dia mengajar Quran, atau dia dikenal sebagai orang yang dia tu hafal Quran tu, dia tu mengajar Quran tu, dia tu mengaji Quran tu, rajin mengaji Quran dan sebagainya. Mana kehidupan kita orang kaitkan dengan Quran. Bila-bila lagi hafal Quran tu, guru Quran. Orang yang hafal Quran, mengajar Quran, mengaji Quran adalah pembawa bendera Islam, panji, lambang-lambang Islam. Maknanya orang meletakkan kita sebagai, bila orang pandang sebagai kita dibawa bendera Islam, panji Islam, nama Islam tu kita bawa. Mana kalau kita buat elok, buat baik, orang pun pandang baik pada Islam. Tapi kalau kita buat tak elok, dia tu apa Quran, pun cakap lebih kurang lah. Maki sama banyak dengan orang tak apa Quran ni pun. Jadi rosak. Kita menjadi penyebab tercemar, orang pandang tak elok kepada Islam dengan sebab kita. Sedangkan kita yang membawa bendera-bendera Islam tadi. Sebab tu dia kata apa? Orang yang hafal Quran, mengaji Quran, mengajar Quran ni, dia bawa bendera Islam, panji-panji Islam, nama Islam itu sendiri, identiti Islam. Maka tidak sepatutnya dia bermain bersama-sama orang-orang yang bermain. Tidak sepatutnya dia lalai bersama-sama dengan orang-orang yang lalai. Tidak sepatutnya dia melakukan perbuatan yang sia-sia bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Ada benda yang orang buat kita tak patut buat. Ada tempat yang orang pergi kita tak patut pergi. Ada pakaian yang orang pakai kita tak patut pakai. Karena kita bawa lambang tadi. Orang pergi tengok bola beratok, tak apa, bukan kalau tengok bola tak apalah. Masalahnya pergi tengok bola tak hafal Quran, tak tentang muka pun, kita hafal Quran, belajar Quran bubuh, muka penuh hijau kuning. Contohlah, abang kata kita ni nyokong tegar hijau kuning. Siapa dia tu? Kita ustaz tu ada mengajar orang di radio tu. Sakan pada orang lain. Beratok sampai asak pun terlepas. Contoh. Di mana hilang kehebatan kita dan orang pandang tak elok pada Islam dengan sebab kita. Pakaian pun sama dah. Bagi ada identiti kita. Kalau orang tua mengaji pondok dulu, guru pondok tak bagi masuk pondok kalau tak ada rupiah. Soban hak tengah syadid lagi soban. Tak ada soban tak boleh masuk, jangan masuk pondok. Tapi keledar pun tak boleh. Pasal apa orang mengaji agama? Kalau askar, dia kata, guru kata kalau askar dia ada pakaian seragam yang polis, ada pakaian seragam yang bomba, ada pakaian seragam. Ni hampa orang pondok pergi dah pakaian seragam, hampa yang orang tengok, hampa ni ahli agama, orang mengaji agama.
Tapi kalau orang lain pakai seluar jin koyak, hampa pun seluar jin koyak juga. Mana beza keistimewaan dan kedudukan hampa lebih berbanding dengan orang lain? Tak ada. Ini dia nampak di sini kita ni bawa image Islam tadi. Orang akan pandang kita. Orang akan pandang kita. Macam mana kadang-kadang kita bawa image ataupun nama baik ayah kita. Ayah kita mungkin orang yang ada nama. Maka kita pun sebagai anak jaga nama ayah kita tadi. Dengan perwatakan kita, pakaian kita, cara cakap kita. Kadang kita bawa gambaran yang tak baik pada orang kata, anak apa tu? Anak tak kaku, ayah dia bagi. Jadi terpalit sama nama yang tak baik itu kepada ayah kita yang telah sedia baik namanya tadi. Lebih kurang macam itulah analogi yang boleh kita buat. Jadi kata Imam Nawawi di sini, kata Fudail bin Iyad, orang yang membawa Al-Quran, mengaji Quran, mengajak Quran, hafal Quran lebih lagi, maka dia membawa imej Islam itu sendiri, seolah-olah membawa bendera panji-panji Islam. Maka ada benda-benda yang orang lain buat yang mungkin benda tu harus, tapi bagi kita tu sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Orang duk sembang di kedai sampai maghrib, bang pun tak bangkit lagi lewat, kita takkan hafal Quran nak buat lagu tu, mengajak Quran. Bang maghrib kita duk hoha-hoha kedai tom yam lagi. Dia orang ni nampak derah nak kata, lah ustaz lah tu, nak kuliah Quran tu. Lah, aku ingat tak, geng mana tadi duk gelak derah dekat ustaz juga. Jadi nama tu hilang. Dah istimewaan. Hilang kehebatan tadi ni. Kena jaga. Kan ini saya syarah apa yang Fudail bin Iyad sebut tu supaya mudah tuan-tuan lebih jelas benda yang dia sebut dalam ni. Fasal kata dia, di antara perkara yang paling penting untuk diawasi oleh seorang penuntut Al-Quran, orang yang mengaji Quran, ialah dia hendaklah berwaspada, jaga-jaga daripada menjadikan Al-Quran sebagai sumber pendapatan untuk menyara kehidupannya. Jangan jadikan Quran sebagai platform, sumber untuk kita cari duit, cari makan. Soal kita pergi mengajak orang bagi upah tu cerita lain, kita tak minta. Tapi kalau kita guna Quran dengan tujuan kita nampak Quran ni boleh buat keuntungan pada kita, buatlah apa-apa program pun, bukan tak bagus, tapi matlamat tadi ni. Matlamat kita buat, niat kita buat tadi adalah untuk apa? Buat ni, dia orang ramai-ramai, yuran pun bayar ramai, kita boleh duit sikit. Jadi nampak, letak matlamat tu kerana tu, keuntungan. Sama ada orang dalam bidang mengajar Quran, lebih lagi orang yang, yalah, kadang-kadang cetak Quran dan sebagainya. Di Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, percetakan Quran ni memang mendapat sambutan yang sangat hebat kalangan masyarakat. Cetaklah banyak mana pun, orang bakal beli. Baca Allahu A'lam kata lagi lah, tapi beli tu beli. Buatlah. Sebab tu inovasi macam-macam Quran yang ada di pasaran Allah ni, tak ada masalah, cetak bagus. Cuma kita orang yang duduk dalam bidang tu letakkan niat kita dengan betul untuk jaga kesucian Quran, untuk memudahkan orang baca Quran. Jangan duk nampak benda ni, untung bila kita cetak, jual, orang boleh duit dan sebagainya, orang beli dan kita. Jangan letak matlamat tu. Mana jangan letak tujuan kita, matlamat kita buat untuk Quran ni untuk dapat keuntungan, menyara kehidupan kita dan dapat untungan daripada apa yang kita buat. Betulkan niat kita. Nak buat kelas Quran, buat mengajar Quran bagus, alhamdulillah. Cuma bagi munasabah. Ni kadang-kadang mengajar Quran sebulan mengaji, yuran sampai 30-40 ribu. Dia mengaji Quran yuran 30-40 ribu. Dan tak masuk akal benda-benda ni semua kan. Quran yang sama je kita mengajar pun nak bagi boleh baca lagu tu juga. Tak tahulah, mungkin kerana itu dijadikan sebagai benda yang dieksploitasi dan sebagainya. Sama juga. Guna Quran sebagai benda untuk melariskan hasil kita, jualan kita, produk kita. Jadi ayat ni kalau jual lagu ni orang tak beli kot, kan? Tapi bila sebut ayat 30 juzuk Quran ni, puluhannya orang beli walaupun 500 ml. Kan? Sebab eksploitasi tadi ni, nampak kadang-kadang melampau-lampau jika tidak ada sekatan. Mana orang sebut nak buat
nak pasang ayat Quran di lau ayam, nak bagi daging ayam sededak lagu Allah alam. Ada benda tu nak bagi laku ayam laku. Luar ayam memang benda tu laku. Luar ayam 30 juzuk Quran. Nak pasang Quran di lau ayam ada kepunca. Lau ayam dengan taib penuh busuk. Quran ni hendaklah dibaca, kita baca dalam kitab-kitab pada kita akan sampai. Dibaca di tempat yang bersih, suci, sesuai dengan kemuliaan Quran. Tapi tu pasang di lau ayam bersama kita pun kalau orang ajak makan nasi tengah hari lapak ke mana pun makan dalam lau ayam tak lalu nak makan. Dan taib ayam penuh. Kadang-kadang melampau orang kita buat benda. Jual makan kopi ke apa ke 30 juzuk Quran. Pakat beli kita kopi tu lah di kedai. Tanya nak baca hari-hari kan 30 juzuk Quran di kopi produk. Dah mana larat dah baca semua, baca dalam pawai itu amuh tu. La ilaha illallah. Ni benda-benda yang macam ni lah, tolonglah jangan jadikan Quran salah matlamat dan tujuan dia. Salah di sini. Sebab tu dia kata di sini di antara benda hak paling penting, kata Imam Nawawi, yang perlu diawasi oleh seseorang orang yang menuntut Quran, mengaji Quran dan sebagainya ni. Maka berwaspadalah. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai wasilah ataupun perantara untuk dia menyara kehidupan dia ataupun mendapat keuntungan. Kadang-kadang minta sedekah. Kalau tak baca Quran, orang tak bagi, baca Quran. Kita baca depan sikit lagi, kita akan sampai bagaimana dua orang sahabat Nabi. Dua orang sahabat Nabi, dia masuk sembahyang dalam satu masjid. Depan sikit dah. Tak ambil. Tak boleh selesai dulu. Dia masuk sembahyang dalam satu masjid, lepas sembahyang tu imam beri salam, semua bangkit satu orang lelaki, dia baca satu ayat Quran. Dia baca Quran. Lepas dia baca Quran, dia minta sedekah daripada orang. Lepas dia baca Quran, dia minta sedekah daripada orang. Sahabat Nabi, hak dua orang tadi, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucap lafaz istirja', lafaz yang disuruh kita ucap bila kita ditimpa musibah. Idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Nabi bila tengok ada seorang lelaki bangkit baca Quran, dia minta sedekah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana musibah perbuatan tadi ni. Maka dia pun sebut, Nabi kata, apabila kamu melihat orang yang meminta sedekah melalui menggunakan Al-Quran, maka jangan kamu beri. Kata Nabi SAW, jangan beri ke dia. Jadi dia salah guna Quran untuk minta duit daripada orang. Tu kadang-kadang kita pergi masjid pasal tani, ada orang tu pergi jalan baca Quran. Kita duduk rombang, tengok baca pun tak tahu apa baca. Kalau tak, kadang-kadang sebelah orang dijadikan kotak undi macam-macam lah. Sebab kita tak memelihara kesucian Quran tadi. Ini penting. Jangan jadikan Quran ini sebagai benda sumber untuk kita mencari keuntungan dunia, keuangan, pendapatan kita. Soal kita pergi mengajar, orang bagi itu soal lain. Ada hukum di depan nanti, boleh ambil upah, tak ada masalah. Cuma kita meletakkan matlamat ataupun kita menggunakan Quran untuk mencari keuntungan inilah yang dilarang. Diriwayatkan, kata dia, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Syadid radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bih wa la tajfu anhu wa la taghlu fih. Artinya, bacalah Al-Quran, baca Quran, mengaji Quran, mengajar Quran, mengapai Quran, semualah. Janganlah kamu makan dengannya. Mana jangan jadikan Quran itu sebagai sumber untuk kamu cari makan. Janganlah kamu menjauhkan diri daripadanya dan janganlah kamu melampau padanya. Maknanya jangan tinggalkan Quran. Jangan melampau pada perbuatan kamu terhadap Al-Quran. Jangan kamu gunakan Quran sebagai wasilah untuk kamu cari makan kesenangan, kemewahan dunia dengan Quran tadi. Jangan dalam apa bentuk sekalipun. Maknanya Quran bukan itu tujuan dan matlamat dia. Sebab tu nak kita suruh mengaji Quran. Jangan duk san ke dia mengaji Quran rajin-rajin esok sak dia jawab sak boleh. Gaji sak boleh. Jawatan sak dan sebagainya. Tak kira lah mengaji Quran ke mengaji apa pun, kadang-kadang kita meletakkan matlamat dalam kehidupan anak-anak kita tu salah.
Suruh anak pergi mengaji dengan tujuan esok boleh kerja besar, gaji besar, pangkat besar, jabatan besar, rumah besar dan sebagainya. Maka dalam kepala otak dia pun mengaji pun dengan tujuan matlamat itulah. Sedangkan menuntut ilmu ni kita disuruh menuntut mata-mata untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala dan beri kepada kita manfaat dunia akhirat. Jadi Nabi kata baca Quran. Baca Quran, jangan kamu jadikan Quran itu sebagai sumber untuk kamu cari makan. Istilah cari makan kita lebih faham lah. Kan? Jangan kita menjauhkan diri daripada dia, jangan tinggal Quran dan jangan kita melampau pada perbuatan-perbuatan terhadap Al-Quran tadi ni. Melampau, kadang-kadang melampau kita ada pengajaran kita dan sebagainya, ada juga cara mengajak kita reka benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Kadang-kadang menyebabkan rosak kesucian Al-Quran tadi ni. Sebab Quran perlu dipelihara kesuciannya, diwarisi sejak daripada Nabi sampailah kepada bila-bila pun sucian Al-Quran ni Allah jamin pelihara dan kita dituntut untuk memeliharanya. Kemudian kata dia, daripada Jabir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, Iqra'ul Qur'ana min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Iqamatal qadhi maksud dia, bacalah Al-Quran sebelum datangnya satu kaum yang menegakkan Al-Quran sebagaimana mereka menegakkan pinggan-pinggan mereka. Mereka mahu bersegera mendapatkannya, mendapatkan faedahnya, dan mereka tidak suka menangguk-nanggukkannya. Apa maksud dia? Pengertian hadis ini diriwayatkan daripada Sahl bin Sa'ad. Maksud mereka bersegera mendapatkannya ialah bersegera mendapatkan upah, sama ada berbentuk harta, kedudukan atau seumpamanya. Nabi kata baca Quran sebelum datangnya satu kaum yang mana mereka ini satu zaman orang baca Quran, mengaji Quran, mengajak Quran ni nak dapat balasan segera di dunia. Upah, puji-pujian, kedudukan, dan mereka tak mau balasan-balasan yang Allah tangguhkan di akhirat yang jauh lebih besar daripada bayaran puji-pujian yang mereka dapat di dunia. Nabi janji yang kita baca dah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa-siapa baca satu huruf daripada Quran, dia dapat satu kebaikan. Satu kebaikan Allah ganda 10. Alif lam mim, Nabi kata 3 huruf 3 kebaikan, 30 kali Allah ganda. Ini balasan dapat di mana? Di akhirat. Balasan dapat di akhirat. Nabi sebut dalam hadis lain, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di dalam rumah Allah dengan tujuan untuk apa? Baca Quran, tadarus sama-sama mereka, melainkan Allah waktu turun kepada mereka ketenangan dalam jiwa. Rahmat Allah meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat pun duduk sekali dengan mereka, tanda redha. Dan Allah menyebut nama mereka di sisi para malaikatnya. Benda-benda ni semua dapat di mana? Di sisi Allah di akhirat. Kadang-kadang kita tak nampak benda ni, kita duk pula tak dapat hak segera tu. Apa dia? Orang bagi duit, untung, orang puji, baca Quran sedap, hebat, mengajar Quran pandai, viral pula. Oh ni orang Quran. Kita nak, kadang-kadang orang nak yang tu. Sebab tu tak cukup saja mengaji ilmu Quran. Quran, kalau mengaji Quran semata-mata tak cukup. Pandai baca Quran, pandai taranum saja tak cukup. Kena ada ilmu lain. Tasawuf kena mengaji. Fardu ain lebih-lebih lagi lah. Fiqh, akidah, tasawuf. Nak jaga hati kita tadi ni. Nak jaga hati kita. Tak salah kalau kita mahir dalam taranum dalam apa pun, tak salah. Itu satu kelebihan untuk kita bahkan dituntut untuk kita baca Quran dengan baik. Tapi nak suruh betulkan niat matlamat kita, aku boleh baca Quran, mengaji baca Quran sedap, bukan tujuan untuk itu. Aku ingat Quran bukan tujuan untuk suruh orang puji dan puja aku sebab aku ingat Quran, tak bukan itu.
Yang pentingnya mengaji. Kalau mengaji dia tak. Anak-anak kita kalau hafal Quran semata-mata, hak lelai tak mengaji, cabang-cabang ilmu lelai tak mengaji, dia mudah nak pergi ke arah tu. Kan? Bila lagi dalam dunia hari ni kan, dunia orang duk baca Quran sedap, orang duk viral, orang duk view ramai, orang puji. Kadang-kadang kita mudah terbabas dengan sebab kita tidak ada sandaran ataupun kita kata foundation ataupun tapak yang begitu kemas dalam agama tadi, menyebabkan kita terbabas sama seronok dengan kelebihan kita, lupa matlamat asal kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata baca Quran, mengaji Quran, belajar Quran. Akan sampai satu ketika nanti manusia baca Quran, menghafal Quran, mengaji Quran ni mengharapkan balasan yang segera di dunia. Ujian, bayaran dan sebagainya. Mereka tak mau bayar, mereka tak mau janji balasan yang Allah tangguhkan di akhirat. Di antaranya tadilah yang Nabi sebut dalam beberapa hadis yang kita baca tadi ni. Ni. Di situ peringatan untuk kita lah. Mengaji itu bagus dah, baca Quran itu bagus dah. Tapi niat letakkan pada tempat yang betul. Sebab di situlah tempat pandangan nilaian Allah kepada kita. Daripada Fudail bin Amr radhiyallahu anhu katanya, dua orang sahabat, ini ada ni. Banyak ada di sini. Dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid. Selepas imam memberi salam, salah seorang daripada mereka berdiri lalu membaca beberapa potong ayat Al-Quran dan meminta sedekah. Tadi saya cerita tadi, ingat jauh ni. Fudail bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan ada dua orang sahabat Nabi. Dia masuk sembahyang dalam masjid lah, sembahyang jemaah dalam masjid. Habis sembahyang selesai, imam beri salam, mereka pun beri salam. Tiba-tiba cuek bangkit. Kadang-kadang cuek bangkit, tiba-tiba cuek bangkit, satu orang lelaki. Dia bacalah beberapa petikan ayat Quran. Dia tak sebut ayat mana. Dia baca. Habis baca dia minta sedekah ke orang. Dia minta sedekah daripada orang. Lelaki yang seorang lagi berkata, salah seorang daripada sahabat Nabi, dua orang tadi kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Lafaz ni dia panggil lafaz istirja. Bila kita ucap, Allah sebut dalam Quran, idza asabatkum musibah, apabila menimpa ke atas mereka oleh satu musibah. Musibah ni bencana, bala, musibah lah. Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sahabat Nabi melihat perbuatan laki-laki tadi baca ayat Quran betul, minta sedekah dan satu musibah. Lalu dia pun berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'ani faman sa'ala bil Qur'ani fala tu'tuhu, kata Nabi. Apa dia? Akan datang satu kaum yang meminta sedekah dengan menggunakan Al-Quran. Dia guna Quran untuk minta sedekah. Tak kira lah minta sedekah, tak ada uji laku barang dia atau apa, tak kira lah. Al-Quran ni kita kena jaga kemuliaannya. Tak boleh kita nak guna ikut dan untuk dunia ni, tak boleh. Kalam Allah yang mulia, lepas tu kena mulia. Tulis rata pun tak boleh. Kadang-kadang bagi kad kenduri ke orang lah. Kad kenduri kan tak apa. Tulis kata tu Bismillahirrahmanirrahim. Tak tulis pun tak apa. Tapi bila kita tulis, kad tu dah kena jaga. Macam Bismillah tu ayat Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ayat daripada surah An-Nahl. Dan salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, dan ditulis pada tiap-tiap awal surah kecuali At-Taubah. Bila tulis tak ada jaga. Berapa orang tak boleh jaga? Kalau kad kita beribu sekali kita keluar, panggilan kita kenduri 1,500 kita semak. Ada usaha daerah orang pijak ke jalan, kawan tu buang lantuk sampah banyak sangat kad kenduri bila lagi musim cuti. Sebab kalau tak tulis tak sah tak kenduri. Tak tulis lebih selamat. Tulis Rumi pun tak ada tulis, Jawi pun. Tulis Rumi Quran tu salah dah. Tulis Bismillah pula. Tulis Quran Rumi tak salah pula. Satu kesalahan.
Tak payah begini. Abang buat nguri dah mana, dewan mana, berjual apa, tiba. Yang gagal-gagal buat nombor telefon bagi orang senang nak telefon kita. Kadang-kadang nampak macam bagus lah tulis bismillah. Tapi kita fikir di sebalik tu. Orang jaga atau orang tak jaga. Sebab tu kena jaga. Sekian Al-Quran tadi ni. Ini pun sama. Jangan guna Quran untuk kita cari untung dunia. Bagi barang kita laku dan sebagainya. Banyaklah ini. Baik. Maka Nabi kata apa? Akan datang satu kaum. Maknanya akan datang. Akan ada satu kumpulan manusia. Akan ada satu kumpulan manusia di kalangan kita ni ramai-ramai ni ada. Langkawi ke di mana ke pi lah ada. Kadang-kadang kita lalu ke lebuh raya singgah semayang di RNR ada tu duduk. Baca Quran tak tabung tu. Dulu ada Allah di jangan buat mungkin tak tahu kelas. Tak bagi ke apa Allah alam. Dan kita duduk pombang dengar dia suruh ada baca tu. Selerak tabak je dah lah baca. Selerak tabak baca minta sedekah pula. Akan datang satu kaum yang meminta sedekah dengan menggunakan Al-Quran. Dia guna Quran untuk diminta sedekah. Sesiapa yang meminta sedekah dengan menggunakan Quran. Siapa guna Quran untuk minta sedekah, kalau bentuk apa pun, maka janganlah kamu bersedekah kepadanya. Jangan beri sedekah dia. Nabi larang. Jangan beri sedekah dia. Ini sahabat Nabi, peristiwa berlaku pada sahabat Nabi waktu dia masuk dalam masjid. Sanad hadis ini adalah munqati', yakni terputus. Fudail bin Amr tidak mendengar hadis ini daripada sahabat. Tak apalah. Ini hukum mengambil upah mengajar Al-Quran. Boleh tak boleh? Orang ajak kita Quran, kita ajak orang Quran, jadi kita ambil upah, dia bagi upah. Orang menghargai kita, masa kita, tenaga kita, dan dia pun berasa alhamdulillah kita mau mengajak pun satu benda yang besar bagi dia. Jadi bagi upah, boleh tak boleh ambil? Itu hukum. Hukum mengambil upah mengajar Al-Quran menjadi perselisihan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Mana ulama berbeza pandangan pada hukum harus atau tidak kita ambil upah kalau kita mengajak Quran pada orang lain. Orang bagi upah boleh ambil tak? Imam As-Sufyanul Khitabi menceritakan bahawa ia mengambil upah mengajak Quran ni dilarang oleh sekumpulan ulama. Ada sebahagian ulama tak bagi. Ada sebahagian ulama menegur melarang ambil upah kalau kita mengajak Quran ke orang. Siapa dia? Seperti Az-Zuhri dan Abu Hanifah. Ini pandangan mereka. Adalah alasannya. Manakala di sisi sekumpulan ulama yang lain adalah harus boleh ambil. Kita mengajak Quran ke orang bagi upah, boleh ambil. Sekiranya dia tidak mensyaratkannya. Kalaulah kita mengajak tak letak syarat. Maknanya kita tak letak syarat apa pun, nak bagi-bagi, tak bagi pun tak apa-apa, nak bagi ikut suka orang bagi, boleh ambil lah. Maka kumpulan yang kedua kata boleh ambil. Harus. Siapa dia ni pandangan ni? Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, bawah hebat-hebat kalangan tabi'in, Asy-Sya'bi dan Ibnu Sirin, Atha. Bukan atuk tu, Atha. Baca Qur'ani jadi atuk. Sebab tu tak boleh tulis Qur'ani. Bahasa Arab tak boleh tulis Qur'ani, mesti baca tak tu. Bila-bila lagi Quran. Haram tulis Qur'ani sebab apabila baca tak tu, tak boleh. Tak ada huruf yang boleh menggantikan huruf-huruf Arab. Tak boleh. Ni kalau baca ni apa dia? Atuk. Kawan tu bukan nama atuk. Ata. Ain, ta, alif, hamzah. Ata. Ain, ta, alif, hamzah. Ata, Malik, Syafi'i dan lain-lain pula berpendapat bahawa ia adalah harus jika dia mensyaratkannya dan melakukan akad sewa menyewa atau mengupah yang sahih. Pandangan ketiga kata kalau tak syarat pun boleh. Pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, Atha. Kalau nak mengaji Quran kan, kelas buat kelas Quran ni kalau tak yuran contohnya. Bulan RM50 kelas 8 kali ke
Bulan ikutlah contohnya. Boleh tak boleh buat begitu? Boleh. Yang berpatutanlah, maksudnya menasabahlah. Ustaz mengajar pun dia ada komitmen dia, masa-masa dia dan sebagainya. Jadi kita hak pergi hantar anak mengaji pun, ialah alhamdulillah, syukur ada orang nak mengajar dan sebagainya. Cuma tidaklah menjadikan itu sebagai matlamat untuk kita cari keuntungan, kekayaan melalui apa yang kita buat. Jadi boleh kita ambil upah tadi dengan sebab itu. Cuma jangan melampau-lampau. Kadang-kadang melampau-lampau kita komersialkan benda tu, Quran tu untuk kita cari keuntungan. Itu yang melampau tu. Itu yang melampau sangat-sangat. Kadang-kadang tak salah, boleh ambil. Jadi ada 3 pandangan di sinilah. Pandangan pertama kata harus boleh. Pandangan pertama kata tidak harus mengambil upah. Pandangan kedua kata harus kalau tidak disyaratkan. Pandangan ketiga kata harus walaupun disyaratkan dengan melalui jalan persetujuan ataupun sewa menyewa, akad sewa menyewa upah yang sahih. Baik. Jadi ada dalil dia. Yang kata tak boleh pun ada hujah dia. Yang kata boleh pun ada hujah masing-masing. Bukan kata dia berkata tak boleh, tak ada sandaran, tak ada penanda, boleh. Ada hujah dia. Baik. Beberapa hadis yang sahih mengatakan kesahihannya. Kumpulan yang melarangnya mengemukakan dalil berdasarkan hadis Ubadah As-Samit bahawa dia mengenali seorang laki-laki daripada Ahlus Sufa yang membaca Al-Quran dan dia dihadiahi satu busur panah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "In sarraka an tutawwaqa biha tawqan min narin faqbalha." Hadis ada satu cerita Abu Ubadah As-Samit. Dia ajak satu orang sahabat daripada kalangan Ahlus Sufa. Dia ajak Ahlus Sufa ni kita tahu lah. Sahabat Nabi yang menumpang di masjid Nabi ni. Mereka ni tak ada rumah tangga apa. Hidup susah. Makan minum Nabi, makan minum mereka pun kadang-kadang sahabat bagi, Nabi bagi. Abu Hurairah di antaranya. Kita masuk di dalam masjid Nabi kan, di kawasan Raudhah belakang tu ada sikit kawasan yang lantai dia tinggi daripada lantai besar ni. Tiba-tiba ada satu kawasan tu dia buat macam stage, dia angkat tinggi sikit kawasan tu. Kata ulama di situ lah tempat tinggal Ahlus Sufa. Ahlus Sufa ni siapa? Sahabat-sahabat Nabi hak susah. Tak ada rumah tangga, tak ada. Duduk di masjid mengaji dengan Nabi. Makan minum kadang-kadang sahabat yang sarah sahabat bagi, Nabi bagi. Di antara sahabat yang kalangan Ahlus Sufa ni adalah sahabat Nabi yang masyhur, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahlus Sufa. Baik. Satu ketika Abu Ubadah As-Samit dia mengajak satu orang lelaki di kalangan Ahlus Sufa, dia mengajak Quran. Tiba-tiba dia diberi upah dengan satu busur daripada busur panah. Jadi busur tadi sebagai upah kepada dia sebab Abu Ubadah As-Samit mengajak Quran ke dia. Lalu Nabi kata ke dia, "Jika engkau suka dipakaikan rantai daripada api neraka ke tengkuk engkau, maka terimalah hadiah itu." Nabi kata kalau akhirat itu kamu nak Allah pakaikan, Allah belenggu di leher kamu dengan belenggu daripada api neraka, ambillah busur tadi sebagai upah kepada kamu mengajar Quran. Maka di sini menjadi hujah bahwasanya ambil upah mengajar Quran tadi tak boleh berdasarkan kepada pandangan pertama kita baca tadi ni, pegangan ni lah. Itu yang dia kata tak boleh tu. Sebab Nabi ancam lagu tu, kalau kamu nak esok kena belik dengan tengkuk, dengan belenggu daripada api neraka, dia akan ambil. Jadi seolah ubutan. Jadi dalil ni lah menunjukkan bahawa tak boleh ambil. Ia adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, dan terdapat asar yang banyak daripada para salaf. Jadi hadis ini masyhur yang diriwayatkan daripada oleh Abu Daud dan lainnya. Baik. Itu orang yang kata tak boleh ambil. Habis yang kata boleh ambil pula. Golongan yang mengharuskannya menolak hadis Ubadah As-Samit dengan dua alasan. Golongan ulama yang kata harus ambil upah ni, hadis ni. Hadis juga, cuma mereka tolak hadis ni dengan dua sebab. Bukan tolak mana mereka rak balik, jawab balik lah. Yang pertama, terdapat perbahasan pada sanadnya. Hadis ni ada pertikaian pada sanad
pada kekuatan hadis ni lah, ada sanad tu ada masalah bagi kumpulan yang mengatakan harus ambil upah tadi ni. Kata hadis ni ada masalah pada sanad dia. Yang kedua, peristiwa dalam hadis di atas menunjukkan bahawa dia mengajar secara sukarela. Oleh itu dia tidak berhak mendapat apa-apa. Selepas itu dia dihadiahi sesuatu sebagai gantian. Dengan itu dia tidak diharuskan untuk menerimanya. Ini berbeza dengan orang yang melakukan akad sewa menyewa yang sahih sebelum dia mengajar. Alasan yang kedua yang mengatakan boleh ambil ni, dasarkan pada hadis ni kalau kita baca, Ubadah As-Samit dia mengajak sahabat tadi pada awalnya secara sukarela. Memang dia tak mensyaratkan upah dan sebagainya. Jadi bila orang beri upah kepada dia, tak boleh ambil. Sebab dia sukarela. Kecuali kalau daripada awal lagi dia dah letak syarat, dah ada upah dengan persetujuan, maka bolehlah. Itu alasan kenapa ulama kata boleh walaupun ada hadis yang menunjukkan ancaman daripada Nabi SAW terhadap orang yang mengambil upah di sebalik pengajaran Al-Quran tadi. Kan? Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil bukan tak boleh. Cumanya upah yang kita letakkan tadi ni tak mungkin kita sebut sebagai yuran lah. Masa muda hari ni kan, yuran kelas pengajian kita, benda yang munasabah lah, yang tidak menunjukkan kita ni mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan di sebalik kelas pengajian atau kelas pengajaran kita tadi ni. Sebab matlamat kita yang paling besar adalah untuk menyebarkan Al-Quran bagi orang boleh baca Al-Quran. Itu yang paling besar sekali. Allah janji untuk bagi di akhirat jauh lebih besar daripada yuran yang kita kenakan tadi ni. Tak salah ambil, tapi bagi benda tu berpatutan dan sesuai dengan kerja buat yang kita lakukan. Baik. Kita ada sedikit tahlil, Tuan Imam minta kita buat tahlil sikit. Ini kita buat terus lah. Cuma kita tanda di situ fasal tu, stesen elok lah tu. Tanda tu lah. Kita sambung ke depan pula lah. Setahun lagi kita jumpa. 9-12. Ila hadratin Nabi